بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. naik ke sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak akan sampaikan dua kisah seram. Kisah yang pertama ni pasal hilang dalam kandungan. Kisah yang kedua ni pasal bidang kampung. Macam tu. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom dengar cerita dari akak. Untuk kisah yang pertama ni pasal hilang dalam kandungan. Jadi akak gelarkan penulis kisah ni sebagai Mira. Mira ni dia tinggal dekat sebuah rumah pangsa tau, dekat Selangor. Kawasan tempat tinggal Mira ni memang agak popular lah dengan kisah mistik sebab kawasannya tu baru nak membangun kan. Jadi jiran sekeliling Mira ni memang selalu kata ada nenek kebayan dekat kawasan rumah mereka tu. Tapi suami Mira ni dia tak pernah Mira dengar ataupun percaya pada kisah-kisah daripada jiran tetangga sebab pada suami Mira semua tu halusinasi je. Walaupun macam tu, ayah Mira ni dia seorang perawat perubatan Islam. Jadi Mira dah biasalah dengan kisah gaib. Pernahlah beberapa kali dia tengah berubat orang tengah rasuk kan. Bukan tengah rasuk orang, tengah dirasuk. Jadi Mira ni dia nampak benda putih tau terbang keluar dari ubun-ubun kepala mangsa yang tengah merawat tu. Yang tengah dirawat. Alah, tersasul banyak, kami minta maaf sangat. Bila berbeza pendapat, macam ni lah, memang akan jadi masalah jugalah. Sebab suami Mira dengan keluarga suami Mira ni tak pernah nak percaya pantang larang dan ilmu gaib macam tu. Kisah pertama tu berlaku masa usia anak Mira ni 8 bulan. Mereka ni keluar sampai lewat malam bersama dengan keluarga belah suami Mira. Masa tu mereka ada melalui kawasan hutan lah. Jadi anak Mira tiba-tiba menangis tau masa melalui kawasan tu. Waktu tu ibu mertua Mira ni dia pegangkan anak Mira dekat tempat duduk belakang. Anak Mira ni meronta-ronta, menangis juga. 8 bulan kan, nguek. Lepas tu, dia tolakkan badan dia ke arah Mira. Tapi mak mertua Mira ni, dia seboleh-bolehnya, dia tak nak bagi anak Mira tu duduk dengan Mira dekat depan tu. Kata dia, jangan manjakan sangat anak. Lepas tu Mira, dia tolehlah ke belakang. Mira nampak masa tu, wajah anak dia tu memang dalam keadaan ketakutan tau. Masa tu Mira cepat-cepat rampas anak dia dari tangan ibu mertua dia. Mata dia Mira tutup. Lepas tu sengajalah Mira baca ayatul kursi kuat-kuat. Lepas tu anak dia yang menangis kuat tadi dah mula perlahan menangis. Akhirnya anak dia tenang, alhamdulillah. Bila sampai dekat rumah, Mira baca ayatul kursi dengan niat dalam hati dia kalau ada benda yang ikut tak boleh ikut masuk dalam rumah tau. Keluarga mertua semua tu memang langsung tak percayalah dengan benda-benda tu semua. Jadi mereka perlilah dekat Mira kata, semua tu tahyul lah. Malam tu anak Mira tak boleh nak lelapkan mata. Dia menjerit-jerit, menangis-nangis time tu. Keadaan dia macam diganggu oleh sesuatu. Mira fahamlah
situasi dia sebab Mira dah biasa dengan situasi tu. Jadi Mira boleh nampak sangat pada anak dia tu seolah-olah sedang diganggu sesuatu tau. Mira tahu sebab dia dapat rasa sesuatu yang tak kena pada situasi tu. Jadi Mira diambil air sembahyang. Lepas tu Mira diazan dekat telinga anak dia. Mira bacakan ayatul kursi 7 kali. Dia tiuplah kepada anak dia tu. Alhamdulillah, anak dia terus tidur nyenyak lepas tu. Suami Mira, kata dia anak Mira ni tak boleh tidur sebab sakit perut, kembung perut. Dia bagi alasan macam tu lah. Kadang-kadang Mira rasa macam suami dia tu agak, yalah, nak cakap pun bersalah akak kan. Tapi tak bolehlah kita klarifikasikan suami dia macam tu. Tapi agak stupid juga kan. Sebab tak boleh nak berkongsi apa-apa kisah langsung dengan dia. Sebab dia tak nak percaya. Langsung setelah 2 hari dekat kampung, mereka pun baliklah dekat rumah mereka semula. Sampai dekat perkarangan rumah, masa tu pukul 2 pagi. Bila masuk je dalam rumah, Mira ni dia dapat rasakan sesuatu yang tak kena dengan rumah mereka. Tapi Mira ni dia tak boleh nak ceritakan pada sesiapa pun. Dia hanya pendam dalam hati je. Keesokan harinya, suami dia pergi kerja lah macam biasalah. Tapi petang tu suami dia telefon, suami dia bagi tahu dia balik lewat sikit malam tu. Kebiasaannya kalau suami dia balik lewat, Mira ni akan tunggu suami dia dekat ruang tamu sambil menonton TV. Tapi kali ni Mira dia duduk dalam bilik, dia buka Facebook gunakan laptop. Anak dia time tu tengah duduk kat luar, tengah menonton kartun kegemaran dia. Masa tengah asyik Mira ni melayan Facebook, tiba-tiba anak Mira ni dia menjerit tau. Waktu dia berlari ke arah bilik. Mira pun apa lagi, dia bergegas keluar. Lepas tu dia tengok siaran TV dah bertukar ke channel lain. Wajah Mira mula rasa berkerut sebab remote Mira letak pada meja makan, bukan letak berdekatan dengan anak dia. Jadi siapa yang tukar sebenarnya channel tu? Disebabkan Mira malas lah nak panjangkan hal tu, Mira dia pergi ambil remote tu. Lepas tu dia tukar balik semula channel tu. Lepas tu dia duduk dekat sebelah anak dia, dia tonton bersamalah cerita. Lepas tu dia rasa macam, yelah, tak sedap hati kan. So dia temankan anak dia. Tepat jam pukul 1 pagi, suami dia balik dekat rumah. Disebabkan dah terlalu letih, makanya suami Mira ni terus tidur dekat sebelah anak dia. Malam tu Mira bermimpi tau. Dia bermimpi didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan tu merayu minta, susukanlah anak ni, susukanlah anak ni. Sebab anak dia dah nazak dah lama dah tak disusukan. Kata perempuan tu dalam mimpi dia lah. Dia kata dia tu orang susah, macam tu. Jadi Mira ni dia susukan anak tu sebab dia tengok, dia rasa kesian tau dengan kedaifan ibu yang tengah minta susukan anak dia tu. Tahulah korang kan apa maksud bila mimpi menyusukan bayi, ya kan? Itu maknanya ada saka yang cuba diperturunkan. Betul tak? Itu apa yang dirasakan oleh Mira tu lah. Semenjak mimpi tu, badan Mira ni dia jadi terlalu lesu. Jadi mereka suami isteri ni selalu sangat bergaduh, cak-cak bergaduh. Kadang-kadang pergaduhan mereka tu tak ada punca pun. Kemanisan dalam rumah tangga mereka tu hilang tau. Benda kecil pun nak gaduh. Perkara tu berlanjutan sampai 3 bulan korang. Dan dalam waktu tu jugalah Mira dia selalu rasa ada pergerakan dalam perut dia. Pergerakannya tu macam ada baby lah dalam perut dia. Mira dia bagi tahulah dekat suami dia pasal apa yang dia lalui tu. Selepas balik dari kerja, suami dia belikan dia pregnant test. Banyak, 10 keping dia belinya. Keesokan paginya, 2 daripada PT pregnant test tu dia gunakanlah secara serentak. Keputusannya negatif, tak mengandung. Jadi apa pergerakan yang Mira rasa dalam perut dia tu? Tak apalah, belum rezeki lagi. Jadi Mira ni dia malaslah nak fikirkan perkara tu kan. Jadi Mira ni dibiarkan je. Malam tu Mira bermimpi lagi didatangi seorang lelaki tua.
bukan perempuan tau. Jadi Mira ni dia kenal dengan lelaki tu. Lelaki tu atuk dia. Lelaki tu cakap macam ni, kau mengandung, jaga kandungan kau tu elok-elok. Mana ada tu, Mira tak mengandung lah. Percaya cakap aku, kau mengandung. Kau rasa setiap pergerakan anak kau kan, jaga dia jangan sampai ada yang ambil. Kata atuk tu kepada Mira dalam mimpi. Kata-kata tu membuatkan Mira ni tersentak, lepas tu terjaga dari tidur dia. Jantung Mira apa lagi duk-dak sangat laju lah. Badan Mira ni menggigil-gigil tau. Mira jadi sangat takut. Lepas tu dia terus pegang perut dia. Dia tekan-tekan lah beberapa kali perut dia, kan nak rasa aku mengandung ke. Tak ada pun, tidak balas. Tak ada apa pun. Lepas tu Mira dia capaikan PT, test pregnant tu. Dia buat ujian air kencing lah untuk pastikan ada ke dia ni mengandung. Negatif. Mimpi rupanya. Semenjak malam tu Mira selalu sangat mimpi pasal keadaan rumah dia. Dah ada penghuni lain macam tu. Lepas tu dia mimpilah penghuni lain tu tinggal dekat situ. Penghuni tu pula seekor ular hitam yang sangat besar. Dia baik dengan suami Mira, dengan anak Mira, tapi ular besar tu sangat bencikan Mira. Setiap hari Mira bermimpi ular tu, cuma ular tu mengejar dia, lepas tu patukkan dia. Tapi kan belum sempat dia nak patuk tu, Mira ni akan terjaga tau. Maknanya ular tu memang tak sempat lagi lah nak mematuk. Sehinggalah satu malam yang sangat hening masa tu, suami Mira dia bagi tahu dia balik lewat sikit malam ni. Jadi Mira dia duduk kat meja makan sambil menunggu suami dia. Masa tu dia tengah makan keropok. Masa dia tengah asyik kunyahkan keropok tu, dia ada nampak cawan dia tu tiba-tiba melambung dekat atas, di atas ruangan lah, udara macam tu. Seolah-olah macam dibaling dekat atas tau. Lepas tu jatuh kat lantai dalam keadaan yang sangat kuat. Seperti malam sebelumnya, ular tu datang lagi dalam mimpi Mira selepas dia diganggu dengan cawan tu lah. Kali ni, mimpi dia sangat ganas tau. Badan Mira ni dia jadi lemah. Jadi Mira ni dia biarkan diri dia dipatuk beberapa kali sehingga berlaku pendarahan. Berjaya juga akhirnya ular tu patukkan dia. Walaupun dalam mimpi, tapi aura rasa Mira masuk hus. Macam real tau. Keesokan harinya, Mira ni dia datang haid. Selepas 4 bulan dia tak datang haid tu, akhirnya datang juga. Selepas 2 hari dia datang haid, hari yang ketiga, pinggang Mira ni dia rasa sakit gila kot. Tak tahan sakit. Mira rasa macam sakit yang nak bersalin. Rengat-rengat betul rasa sakit. Mira tak boleh nak bergerak langsung sebab sangat-sangat sakit. Mira dia hubungi suami dia. Dia bagi tahulah benda tu pada suami dia. 2 kali Mira dah muntah dah sebab terlalu sakit yang teramat sangat. Jadi anak Mira dekat ruang tamu menjerit-jerit menangis tau. Dia merangkak ke arah Mira yang berada dekat atas katil time tu. Mira tekadlah dia mesti kena buat sesuatu. Dia nak buat sesuatu. Suami dia dalam perjalanan nak balik, dia ambil masa sejam lah untuk sampai ke rumah. Bukan dekat tau, tempat kerja suami dia jauh juga. Mira tahu mesti ada sesuatu yang besar ni yang nak keluar dalam perut Mira tu lah. Tapi dia rasa macam tersangkut tau. Jadi Mira dia ambil tindakan. Dia duduk dalam keadaan mencangkung. Dia cuba untuk tarik apa yang tersangkut dalam kemaluan dia. Rupanya uri. Time tu dia rasakan memang uri. Lepas tu dia cuba keluarkan uri tu sendiri. Dah boleh keluar. Dia cucikan uri tu. Dia letakkan uri tu dalam plastik tau. Last kali adalah pregnant test tu. Berbaki 1 keping lagi. Jadi dia ambil pregnant test tu. Dia buatlah ujian kehamilan. My God. Positif. Sebelum ni negatif. Sekarang ni dia dah keluarkan uri. Boleh jadi positif. Akhirnya suami Mira ni dah sampai kat rumah. Lepas tu Mira dibawa ke hospital lah, pergi ke kecemasan.
Berkali-kali doktor tu cari kan janin, tapi tak ada tau. Doktor tu tanya untuk kepastian, ada ke Mira ni yakin tak ada lagi cebisan yang keluar macam tu, sebab Mira dah keluarkan kan macam uri macam tu kan. Lepas tu suami Mira ni dia bawa balik ke kampung keluarga dia bila dah selesai dah semua urusan dekat hospital tu. Jadi Mira ceritakan segalanya dekat depan muka suami dia dengan keluarga dia. Waktu ni Mira nampak lah ada kekesalan lah pada wajah suami dia, sebab tak percaya dengan kata-kata Mira ni, tak percaya dengan benda-benda yang berlaku pada Mira ni. Memang agak mendukacitakan pada Mira. Tapi bila suami dia dengar sendiri, dia boleh mula faham tau. Sebulan tau Mira ni berpantang, macam pantang bersalin juga, dan dia berubat. Alhamdulillah lah, selepas kejadian tu suami Mira ni dia lebih peka mengenai setiap apa yang Mira ceritakan pada dia, lebih-lebih lagi berkaitan dengan hal mistik. Untuk kisah yang kedua ni, kisah dari Aina Sofia tau. Kisah pasal bidan kampung kan akak dah cakap tadi. Jadi kisah yang kedua ni akak pendekkanlah nama dia, akak panggil Aina je tau. Untuk kisah ni, dia berdasarkan kisah sebenar yang dialami oleh Mak Aina sendiri. Mak Aina ni dia bekerja bidan kerajaan ya, bukan bidan kampung gitu. Mak Aina ni bekerja sebagai bidan dah hampir 35 tahun. Tapi sekarang dah hampir 5 tahun lah pencen. Alhamdulillah lah, masih diberi kesihatan yang baik. Mak Aina ni seorang bidan dekat adalah sebuah klinik kerajaan dekat kawasan tinggal lah. Awal dia berkhidmat masa tu, Mak Aina ni dah 35 tahun dah berkhidmat dekat klinik yang sama juga. Dan klinik tu dekat kampung lah, kampung yang sama juga. Mak Aina ni dia sangat famous tau dekat kampung dia. Lagi-lagi dalam kalangan makcik-makcik tua, pangkat nenek-nenek yang kebanyakannya tu bekas bidan kampung dulu-dulu lah. Jadinya korang mesti tahu bidan kampung kan macam mana. Zaman dulu amalan diorang ni macam mana, korang boleh faham kan. Kalau ada yang tak tahu, korang Google, korang mesti boleh tahu bila korang baca sendiri. Apa yang Aina boleh highlightkan kat sini, bidan kampung ni biasanya diorang ni ada amalkan ilmu pendinding dan ilmu-ilmu seangkatan dengannya lah. Dan ada juga sebahagian darinya tu yang belesaka ataupun pendamping. Lebih kurang dalam movie yang seram yang pernah korang tengok dekat TV, lebih kurang macam tu lah. Balik semula kepada kisah yang nak dikongsikan. Kejadian tu berlaku lebih kurang 25 tahun yang dulu. Masa tu Aina tak wujud pun lagi. Jadi kisah ni berdasarkan kisah benar Mak Aina dengan family Aina. Family yang lain lah cerita. Skop kerja Mak Aina ni sebagai bidan ni memang kebanyakannya akan meronda keliling kampung, nak melawat ibu-ibu yang lepas bersalin. Ya tak? Sebab itulah Mak Aina ni memang sangat dikenali pada ketika tu. Mak Aina ni jenis yang peramah, jenis yang prihatin orangnya tau. Lagi-lagi pula dengan orang-orang tua, jenis yang sopan santun, bagus sangat. Nak dijadikan ceritanya, satu petang tu Mak Aina ni dalam perjalanan nak balik kerja. Sebelum sampai ke rumah, Mak Aina ni dia singgahlah dekat kedai runcit. Sebelah kedai runcit tu ada sebuah rumah kayu. Rumah kayu tu usang korang. Kalau korang tengok rumah tu, korang takkan expect lah akan ada lagi orang yang nak tinggal dalam rumah buruk macam tu. Sebab struktur rumah tu pun, kalau Aina melompat pun, sikit je lompat, tak banyak pun, roboh habislah rumah tu. Memang dah agak senang cakap, memang dah tak boleh dah nak naik. Janganlah naik. Kalau naik confirm lah orang akan jatuh. Jadi Aina ni dia tahu, sebab sampai sekarang rumah tu still ada lagi dekat tepi jalan tau. Pelik kan? Rumah yang dah nak roboh tu still ada lagi. Mak Aina cerita rumah tu dulu dihuni oleh seorang bidan kampung yang sangat terkenal dekat kampung Aina tu. Boleh dikatakan kebanyakan orang kampung Aina ni, dia kalau nak bersalin disambut oleh bidan pada waktu tu. Bidan tu lah
Aina dia lupa lah pula apa nama bidan tu. Tapi Aina ni dia bagi nama sebagai Mek je lah. Masa dekat kedai runcit tu, mak Aina ni dia sembang-sembang lah pasal rumah buruk tu dengan makcik yang jaga kedai runcit tu, toke kedai runcit tu lah korang. Kata makcik tu, bidan kampung tu ada lagi dalam rumah tu. Cuma dah lama dah tak nampak dia keluar. Tak ada siapa pun yang berani nak datang pergi jengukkan dia dalam rumah tu. Mak Aina terkejut tau bila Mak Aina ni tahu pasal cerita tu. Lepas tu Mak Aina dia belilah sikit makanan. Dia keluar daripada kedai tu. Mak Aina dia pun parkinglah kereta dekat depan rumah usang tu. Mak Aina cakap dia sendiri pun tak tahu mana datangnya keberanian dia tu nak pergi terjah dekat rumah usang tu. Tapi disebabkan rasa prihatin dia bercampur dengan rasa risau. Kalau orang tua tu dah meninggal, tak ada orang yang tahu kan. Jadi Mak Aina ni dia beranikan diri juga. Melangkah kaki dia naik ke rumah tu. Dia nak tengok apa ada kat rumah tu. Tapi yang bagusnya Mak Aina ni dia bawa bawah tangan tu. Bagus sangat. Mak Aina dia pun bagilah salam banyak kali tau. Tapi tak ada yang jawab pun time tu. Mak Aina pun dia cubalah buka pintu tu. Bila pintu tu dah terbuka, sermerbak bau busuk keluar. Busuk yang amat. Mak Aina sendiri tak dapat nak gambarkan macam mana lah bau busuk tu. Dia bau najis bercampur dengan hancing sebab pintu tingkap semua tertutup. Rumah gelap. Mak Aina dia fikirlah mungkin masih ada orang tinggal kat rumah tu kot. Dia positive thinking lah macam tu. Tiba-tiba korang boleh bayangkan tak, seorang nenek tua yang sangat tak terurus duduk dalam gelap atas lantai rumah yang penuh dengan najis tau. Bila dia nampak Mak Aina ni buka pintu rumah dia, terus dia merangkak nak datang dekat Mak Aina. Aina terbayang rupa dia time tu. Allahu Akbar, memang agak seram lah. Dalam kelam-kelam cahaya dari luar tu, Mak Aina boleh nampak muka nenek tua tu time tu. Muka nenek tua dengan rambut beruban panjang. Tak adalah panjang sangat, tapi rambut panjang lah. Dengan baju lusuh yang kotor, berbau pula tu. Memang terbayang pada penceritaan Mak Aina ni. Mek, Nino mari nak jenguk Mek. Gitu. Mak Aina ni dia bersuara sambil dia perlahan-lahan lah kaki dia masuk ke dalam rumah yang gelap tu. Akak gelap kan sebagai Aina, tapi dia panggil sebagai No. Tak apalah, korang faham lah ya. Tiba-tiba Mak Aina ni dia dengar suara nenek tu menangis. Mu datang sini No, bawa balik lah aku No. Menangis sambil merangkak nak datang dekat Mak Aina ni. Mu heret lah aku No, aku nak ikut mu balik No. Mu ikat lah, tekak aku No. Mu heret lah aku macam binatang pun tak apa, aku nak ikut mu No. Mendayu-dayu dia menangis. Jadi Mak Aina ni terkejut. Saya tak boleh bawa balik Mek. Saya nak mari jenguk Mek je. Mek dah makan? Mak Aina tanya macam tu. Aku tak nak makan No. Aku tak nak makan. Aku nak ikut mu balik No. Jangan tinggal aku No. Tak ada orang nak ambil jaga aku No. Ambil tali kat aku No. Ambil tali nak tarik aku balik dengan mu. Menangis orang tua tu dengan suara yang ketar-ketar. Suara nenek tau. Jadi Mak Aina ni dia dah tak sedap hati dah pada ketika tu. Saya tak boleh bawa balik Mek. Saya bawa makanan sikit ni untuk Mek. Mek makan ya. Saya kena balik dulu. Nanti bila-bila saya datang jenguk Mek lagi. Mak Aina dia pun keluar dari rumah tu. Lepas tu dia balik rumah. Sampai dekat rumah, Mak Aina ni dia tak ceritakan dekat keluarga dia pun tentang kejadian petang tu. Sampailah malam tu, Mak Aina ni dia demam teruk. Siap mengigau lagi, siap meracau lagi. Ayah Aina ni cakap memang tak tidur malam tu sebab Mak Aina ni meracau teruk gila. Hampir seminggu Mak Aina ni demam tau. Seminggu lepas tu,
Bila dah sihat dari demam kan, Mak Aina ni dia masuk kerja lah seminggu selepas kejadian dekat rumah nenek tu, sebab dia ambil cuti kan seminggu. Petang tu balik dari kerja, Mak Aina dia singgah dekat kedai runcit yang hari tu. Makcik kedai runcit tu pun cerita, kata dia bidan kampung yang tinggal dekat rumah Usang dekat tepi kedai tu dah meninggal dunia minggu lepas. Mak Aina terkejut. Innalillah. Mak Aina terkejut. Dia mampu ungkap macam tu je. Kata makcik kedai tu, arwah meninggal minggu lepas. Sehari selepas Mak Aina ni lawat dia. Mayat dia orang jumpa lepas 2 hari dia meninggal dunia. Bila orang lalu lalang kat situ, dia bau busuk dari rumah tu. Al-Fatihah untuk arwah nenek tu. Beberapa tahun lepas kejadian tu, lebih kurang 10 ke 15 tahun lah macam tu. Waktu ni memang Aina dah lahir dah. Umur Aina berapa dia memang lupa lah, tapi kecil lagi lah. Mak Aina ni dia kerap sakit tau. Kadang-kadang tu sampai menjerit-jerit. Kata dia sakit dekat belikat belakang. Sakit dada sampai sesak nafas. Habis adik-beradik Aina ni semua ni turun tolong urutkan mak dia. Pernah mak dia tu masuk ward sebab sesak nafas teruk sangat. Tapi doktor tetap tak boleh nak detect tau penyakit apa. Semua doktor pakar mereka ikhtiarkan untuk sembuhkan mak Aina. Ayah Aina pun dia putuskan untuk pergi berubat kampung sambil-sambil berubat cara doktor lah. Kita kira ikhtiar cara yang mana yang terbaik. Manalah tahu ada kesembuhan kan. Satu Malaysia lah. Mereka sekeluarga tu jelajah untuk cari segala jenis dukun, pawang, ustaz, semualah. Kebanyakannya mereka jumpa ustaz lah untuk berubat cara Islam. Sepanjang bertahun tu, macam-macam jenis ustaz yang Aina dapat jumpa tau. Kali ni Aina memang ada sekali. Rawatan untuk sembuhkan mak Aina ni ambil masa yang sangat lama. Aina lupalah dah berapa tahun, tapi lama sangat. Sepanjang masa tu lah banyak perubahan yang boleh nampak pada mak Aina ni. Makan mak Aina ni kadang selera, kadang tak selera. Tapi bila time ada selera mak Aina ni lain macam. Bila time maghrib pula kadang-kadang tak boleh nak dengar suara azan tau. Lari masuk bilik air. Kadang-kadang tengah tidur meracau, nampak ada lembaga besar warna hitam dekat kaki katanya mak Aina. Macam-macam lagi lah yang berlaku dekat mak Aina. Kebanyakan ustaz yang mereka jumpa akan tanya soalan yang sama juga. Pernah terima apa-apa barang dari nenek moyang ke siapa-siapa ke sebelum ni? Akan tanya macam tu. Cari punca dia. Mak Aina pun bukalah cerita pasal kejadian petang tu pada ustaz. Mengikut apa yang ustaz cakap, benda tu dah lama dah menumpang dekat badan mak Aina. Benda tu lah yang dinamakan saka. Ustaz kata benda tu menumpang sebab mak Aina ni dah terima dia daripada tuan dia. Mak Aina ni terima ada banyak jenis. Dan kejadian yang terjadi pada mak Aina petang tu adalah salah satu dari cara menerima saka tu. Mulai dari saat tu, mak Aina ni dia buat rawatan Islam tanpa henti. Segala macam jenis ayat yang mak Aina ni baca, amalkan. Ya, saka tu pernah melawan sebab dia tak nak pergi daripada mak Aina. Dia selesa berdamping dengan mak Aina tau. Alhamdulillah lah, selepas bertahun-tahun berubat dengan kuasa Allah SWT, akhirnya mak Aina ni dia dah sihat dan pulih seperti sedia kala. Dari Aina kecil sampailah Aina masuk sekolah menengah, barulah mak Aina ni pulih sepenuhnya. Saka tu, wallahualam, dia ke mana memang tak tahulah. Masa rawatan buang saka tu, Aina tak dapat nak tengok sebab ustaz kata Aina ni jenis lemah semangat, jadi tak sesuai lah untuk tengok situasi untuk berubat tu kan. Sekian kisah daripada Aina. Sekian saja untuk 2 kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Korang jangan lupa untuk sentiasa buat amal ibadah, sentiasa solat, berzikir dan istighfar banyak-banyak. Kita ni banyak dosa sebenarnya korang. Dan jangan lupa jugalah untuk korang support akak, like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.